Pelaburan asing merujuk kepada aliran modal yang masuk ke suatu negara dari pihak-pihak yang berada di luar negara tersebut. Ia melibatkan penempatan dana atau aset oleh pelabur dari negara asing ke dalam projek, perniagaan atau pasaran kewangan negara yang menjadi tujuan pelaburan. Pelaburan asing biasanya berlaku apabila pelabur dari negara asing membeli saham syarikat tempatan, menanam modal dalam projek pembangunan, membuka cawangan perniagaan atau melabur dalam instrumen kewangan tempatan seperti bon atau hartanah. Pelaburan asing boleh menjadi faktor penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara sasaran dan memperluas peluang perniagaan serta mencipta lapangan pekerjaan. Manfaat pelaburan asing termasuk pemindahan teknologi, peningkatan kecekapan dan produktiviti, pertukaran budaya dan pengetahuan, peningkatan kapasiti infrastruktur dan peluasan pasaran. Walau bagaimanapun, pelaburan asing juga boleh mendatangkan risiko seperti ketergantungan terhadap pelabur asing, ketidakseimbangan perdagangan dan tekanan terhadap aset dan sumber daya negara. Pelaburan asing biasanya dilihat sebagai tanda kepercayaan dan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi dan kestabilan politik suatu negara. Oleh itu, kerajaan sering menggalakkan dan memfasilitasi pelaburan asing dengan menyediakan insentif, mengekalkan peraturan perundangan yang stabil dan memperkuat kerangka kerja pelaburan. Malaysia kembali mendapatkan rentaknya dalam sektor pelaburan, terutama sekali pelaburan asing. Tahap keyakinan pelabur semakin meningkat susulan usaha kerajaan perpaduan komited dalam menangani isu ketelusan dan rasuah. Bukan itu sahaja, faktor kestabilan politik dan dasar ekonomi yang jelas telah menguatkan lagi keyakinan pelabur asing untuk kembali semula ke Malaysia. Kerajaan hari ini melestarikan polisi pelaburan baharu termasuk kemudahan menjalankan perniagaan selain mempercepat fasa kelulusan di pelbagai peringkat, terutamanya di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. MITI memberi jaminan bahawa banyak perubahan bakal dilakukan dan antara salah satu sebabnya ialah isu ketelusan dan menghapuskan amalan komisen yang tidak sihat dalam rundingan. Pada suku pertama 2023, Malaysia telah berjaya mengekalkan statusnya sebagai pusat pelaburan pilihan antarabangsa. 71.4 bilion ringgit pelaburan yang telah diluluskan bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pusat utama untuk perniagaan berteknologi tinggi dan membuka peluang pekerjaan dengan meluas. Singapura menempati tempat pertama dengan 11.5 bilion ringgit dan Kepulauan British Virgin kedua dengan 7.1 bilion ringgit. Diikuti oleh Republik Rakyat China PRC dengan 6.5 bilion ringgit. Hong Kong SAR dan Republik Korea menyumbang masing-masing 2.9 bilion ringgit dan 2.5 bilion ringgit. Selain daripada itu, terdapat beberapa lagi syarikat gergasi antarabangsa yang berminat untuk bertapak di Malaysia. Kedatangan pelabur-pelabur ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap kestabilan politik negara. Di kesempatan ini, Malaysia boleh menjana ekonomi yang mampan di samping meneroka bidang-bidang baharu. Kehadiran pelabur-pelabur ini sudah tentu hadir bersama teknologi terkini dan peluang pekerjaan baharu kepada anak tempatan. Tesla. Pengeluar kereta elektrik Tesla bakal membuka sebuah ibu pejabat bagi mengembangkan operasinya di Malaysia tidak lama lagi. Ibu pejabat Tesla ini akan dilengkapi dengan ruang pameran jualan kereta, pusat servis serta sistem pengecas super. Kehadiran pengeluar kereta elektrik tersebut dijangka akan mewujudkan peluang pekerjaan yang mampu menawarkan gaji lebih baik bagi segmen BEV dan meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam ekosistem Tesla di peringkat domestik dan global. Kerajaan perpaduan menyambut baik keputusan Tesla untuk turut serta dalam ekosistem kenderaan elektrik EV di Malaysia.
Ini membuktikan keyakinan Tesla terhadap asas ekonomi dan persekitaran perniagaan yang kondusif di Malaysia. Kemasukan Tesla dipermudah oleh MITI melalui pengenalan inisiatif BEV Global Leaders bagi tujuan membantu meningkatkan permintaan bateri kenderaan elektrik dalam pasaran tempatan dan menggalakkan pembangunan keseluruhan ekosistem untuk menyokong penggunaannya. Amazon Web Services (AWS). Kehadiran syarikat gergasi seperti Amazon Web Services yang berminat melabur di Malaysia telah memberi sinar kepada imej Malaysia yang sebelum ini tercalar dengan pelbagai skandal yang melibatkan integriti dan ketidakstabilan politik. Sejajar dengan hala tuju kerajaan perpaduan dalam program dan inisiatif pendigitalan serta kestabilan politik merupakan antara faktor utama kepada keputusan Amazon Web Services memuktamadkan pelaburan bernilai 25.5 bilion ringgit di Malaysia baru-baru ini. Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut baik keputusan pelaburan ini yang disifatkannya sebagai sangat berkualiti. Ini secara tidak langsung akan memberi keyakinan dan membantu pertumbuhan sektor ekonomi digital di Malaysia. Kesan pelaburan Amazon Web Services boleh memberi impak tinggi kerana boleh menambah keyakinan untuk para pelabur baharu dari barat dan timur untuk datang melabur ke negara ini. Amazon Web Services dijangka mampu mewujudkan puluhan ribu peluang pekerjaan yang berpengetahuan tinggi dalam negara selain membawa akses kepada infrastruktur bertaraf dunia dan program kemahiran digital yang membuka peluang kepada perniagaan tempatan untuk berinovasi. Ini adalah kesan positif apabila keadaan politik Malaysia yang sudah mulai stabil dan dasar ekonomi yang jelas menyebabkan Amazon Web Services memilih Malaysia sebagai pangkalan mereka. Komitmen pelaburan negara China. Malaysia telah meraih komitmen pelaburan tertinggi dalam sejarah yang berjumlah 170 bilion ringgit daripada pelabur China. Pelaburan ini dimeterai dengan 19 memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani antara perniagaan di China dan Malaysia termasuk dalam bidang infrastruktur, tenaga boleh diperbaharui, telekomunikasi dan pelancongan. Pencapaian ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di hadapan ribuan pelabur dan ahli perniagaan pada Forum Perniagaan Malaysia-China 2023 pada April 2023. Menurut sumber, komitmen pelaburan 100 bilion ringgit dipersetujui hasil pertemuan Anwar Ibrahim bersama 50 pelabur berprofil tinggi dan tokoh korporat China dalam satu sesi meja bulat. Manakala 70 bilion ringgit lagi adalah daripada pemeteraian 19 MOU pada forum berkenaan. Syarikat-syarikat terlibat termasuk dalam sektor perumahan, pembinaan, pendidikan, teknologi, pertanian serta tenaga. Walaupun terdapat beberapa butiran MOU yang tidak didedahkan oleh kerajaan, namun Perdana Menteri memberi bayangan di Parlimen bahawa beberapa pengeluar dan pemain ekspor berpotensi mendapatkan manfaat daripada FDI yang bakal tiba, iaitu dari sektor automobil dan sektor petrokimia. Pelaburan ini juga membawa peluang besar kepada perniagaan Malaysia untuk mengembangkan ekspor negara dan mencapai pasaran baharu di China dan Asia Tenggara. Selain itu, pelaburan China dijangka menarik lebih banyak pelaburan langsung asing FDI ke Malaysia. Ini sudah tentu membawa banyak manfaat kepada negara, terutama sekali rakyat Malaysia. Dalam persiapan negara menerima kemasukan pelaburan asing ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan semua kementerian dan jabatan kerajaan mempersiapkan infrastruktur dan kemahiran sumber manusia untuk menerima pelaburan asing yang kian rancak masuk ke negara ini. Sebagai seorang Menteri Kewangan yang berpengalaman, beliau berkata jika pelaburan masuk ke Malaysia tetapi anak tempatan tidak diberi peluang, ia menyebabkan tidak berlaku pemindahan teknologi dan latihan khusus. Perdana Menteri berkata pelaburan 25.5 bilion ringgit oleh Amazon Web Services serta 170 bilion ringgit oleh China ini mempunyai snowball effect
di mana ia akan menarik lagi banyak negara luar menunjukkan minat dan membuat pelaburan dalam negara ini. Perdana Menteri yakin pelaburan di Malaysia kian meningkat adalah disebabkan sistem politik yang stabil dan dasar-dasar kerajaan yang jelas serta usaha awal jentera kerajaan dalam menarik pelaburan sehingga membuahkan hasil yang begitu memberangsangkan. Saya percaya saudara yang cukup pengalaman dalam pelbagai bidang ini dapat mengenal pasti beberapa langkah perlu yang diambil. Ya. Kerana saya lihat soal pelaburan, kedatangan pelaburan itu kian rancak. Ya. Dan bila umpamanya AWS masuk, beberapa minat negara lain untuk mengasaskan data center itu dah banyak. Ya. Termasuk negara China, Singapura dan beberapa negara lain. Jadi dia ada snowballing effect untuk meningkat. Dan kalau hanya kita tunggu pelaburan, kita tak siapkan ya, jentera kemahiran, pekerjaan, infrastruktur, akan jadi masalah. Bila mereka masuk, keperluan-keperluan prasarana kian bertambah. Dan maknanya walaupun kita baru luluskan belanjawan minggu lalu, ya, kita harus mula melihat kerana keadaan berubah dengan begitu pesat. Jadi semua agensi harus membantu melihat perkara ini. Ya. Kita ada 12 agensi termasuk Bank Negara supaya ada pemusatan dalam bidang ini. Bagaimana kita dapat memanfaatkan ya, perubahan ini kerana dalam sebulan dua ini nampak perubahan kerancakan ya, pelaburan itu lebih pesat daripada keadaan sebelumnya dan luar daripada jangkaan kita.